Waalaikumsalam. Saya Muhammad Faiz bin Aksa. Saya ajar semester keempat, Bachelor Degree of Counselling dekat ISAS. Dan di belakang tablik ada Muhammad Irfan bin Jamil sama juga. Dan hari ini saya akan jumpa Encik Omar dalam kursus kerjaya counselling. Okey. Untuk soalan pertama, boleh tak Encik Omar ceritakan latar belakang Encik Omar, tempoh dan tempat Encik Omar berkhidmat? Kalau Encik Omar nak ceritakan tentang latar belakang dari sekolah, boleh? Saya akan ceritakan latar belakang saya sejak muda saya berkhidmat dengan profesi kaunseling lah. Sebab sebelum tu saya berkhidmat bukan dari bidang kaunseling, walaupun saya menjalankan kaunseling seperti dengan agensi dan kebangsaan kan. Tapi masa tu saya menjalankan kaunseling tanpa tauliah atau sebagai kaunselor berdaftar lah. Saya terlibat dengan profesi kaunseling ni sebelum masanya, ialah pada tahun 2008 apabila saya ditawarkan di audit JPA, Jawatan Pegawai Psikologi, dan pada ketika itu first degree saya atau jasa pertama saya bukan daripada bidang kaunseling. Jadi pada 2008-2010 saya sambung second degree saya atau masters di USM dalam bidang sarjana kaunseling. Kemudian saya tamat pada tahun 2013 dan graduation on 2014. Kemudian 2014 tu juga saya dapat diterima sebagai kaunselor berdaftar dan mempunyai berapa amalan lah. Jadi saya berkhidmat, kalau kata tempat berkhidmat ni sebelum sebagai kaunselor ni banyak lah. Daripada saya mula daripada penjawatan keranian dulu, pejabat daerah selama, Susu Kerajaan Negeri, pejabat Susu Kerajaan Negeri, pejabat Bendahari Negeri Perak, agensi dan tidak ada kebangsaan di Johor, Perlis, Pulau Pinang dan sebagainya. Kemudian akhir sekali saya dapat ditawarkan Jawatan Pegawai Psikologi di Jabatan Pendidikan Masyarakat, dan ditempatkan di Sekolah Penang Fakulti Taiping selama 10 tahun. 6 tahun selepas 10 tahun tu, 6 tahun saya berkhidmat di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Lalu Mantau Selama ialah di Taiping. Kemudian saya baru transfer ke College Community ni lebih kurang 3 bulan. Adakah jawapan saya menepati rendah? Ya, menepati. Okey. Untuk soalan kedua, menurut Encik Omar, apakah kerjaya? Kerjaya. Okey. Berdasarkan persepsi ataupun pandangan saya, maksud kerjaya ini adalah satu apa kita kata selain daripada kerjaya, iaitu profession, iaitu bidang di mana seseorang itu terlibat dalam satu bidang untuk mendapatkan satu pendapatan bagi menyambung satu kehidupan kan. Kerjaya apa kan, guru ke, kaunselor ke, polis ke, apa ke dan sebagainya pun jadi satu benda yang digunakan yang disebabkan pada asas dia adalah untuk meneruskan kehidupan dengan mencari nafkah supaya ada kesenambungan dalam kehidupan, boleh teruskan kehidupan kan. Itulah yang diperlukan secara basic. Okey, adakah menepati jawapan tadi? Okey, teruskan. Okey, seterusnya, apakah yang mendorong atau faktor Encik Omar untuk memilih kerjaya sebagai kaunselor? Okey. Soalan ini apabila ditanya dorongan atau faktor ni, saya memilih kerjaya ini kerana kerjaya itu terbuka untuk saya. Sebagai contoh, saya bukan ada pernah bercita-cita dari kaunselor dan sebagainya. Saya katakan tadi, saya daripada kerani
kerani kan, daripada kerani dan pembantu sekarang ni jawatannya nama pembantu takbir kan. Kemudian saya buat further study di diploma, kemudian saya tukar jawatan saya kepada penolong pegawai, kemudian saya buat further study dalam soc science kan. Jadi saya tengok mana bidang dan ruang dan peluang yang ada, saya grab, saya teruskan kan. Semata-mata macam saya kata tadi lah, untuk baiki kerjaya saya lah kan, daripada negeri berwarna. Seterusnya pada tahun 2008 bila saya mula kerjaya sebagai pegawai psikologi. So dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat tu saya tak berhajat tu buat benda study pun, tetapi yang boleh dikaitkan dengan persoalan ni, dorongan dan faktor tu, memang saya dah kena jalankan kaunseling, tapi saya tidak ada satu qualification ataupun satu kelayakan yang boleh melayakkan jadi kaunselor yang berdaftar. Jadi faktor dorongan ni adalah kerana di Jabatan Kebajikan Masyarakat setiap tahun mereka akan hantar 2 orang kaunselor untuk tugas di Tanah Suci. Jadi pada masa itu pemikiran saya melihat chances atau peluang saya untuk pergi menggunakan kewangan yang ataupun duit sendiri nak pergi itu mungkin tak pernah cukup. Jadi saya kata ini adalah satu target yang Allah Ta'ala buka pada saya sama ada saya nak struggle yang kerjaya yang akan membolehkan saya pergi haji free, buat haji free kan, mana nak dapat kan. Jadi saya rasa ini satu dorongan yang Allah Ta'ala gerak saya. Oleh sebab itu saya kata kalau saya tak pergi, kalau saya tak pergi, tak ada jabatan lain, tak peluang. At the same time saya tak ada kelayakan. So saya pun saya kena tanya diri saya kena kata lebih baik saya study, saya kena dapatkan satu qualification yang melayakkan saya berdaftar. Sedangkan first ijazah pertama saya ialah sains sosial. So saya pun ikhtiar untuk dapatkan study ni pun masalah juga. Pasal kebanyakan masa tu kos ataupun untuk buat master counselling ni tak ada dalam part time. Dan semua buat di KL. Saya pula memang tak suka berada di KL kan. Saya tahu living cost di sana dan sebagainya. Saya daripada ITM Cawangan Manjung, kemudian saya pada di USM Pulau Pinang. So saya masih lagi teringin untuk belajar di Pulau Pinang, sedangkan pada masa tu tak ada master counselling ni. So saya contact dengan lecturer saya di USM semua. Ada seorang lecturer saya tu, dia contact saya, dia kata USM akan develop course counselling, master in counselling, dan dia orang akan tamatkan degree guide and counselling, bimbingan dan counselling akan tamatkan. So Alhamdulillah, bila soalan ditanya dorongan dan faktor ni adalah faktor dorongan kerana saya nak pergi haji atau Tanah Suci secara percuma kan. Jadi saya kontak dengan lecturer saya, kemudian lecturer saya bagi seorang dia ringkaskan cerita, saya dapat masuk, saya belajar secara part time kan. Secara part time, lepas office hour daripada taping saya mula ke Pulau Pinang dan akhirnya saya graduation lah. Jadi kalau ditanya saya apakah mendorong saya dan faktor saya pilih kerja kaunselor, ialah kerana salah satu faktornya memang saya dah jadi pegawai psikologi dan memang saya jalankan kaunseling kan. Jadi saya peluang itu yang ada, jadi saya pun jalankan. Tapi kerana faktor yang lebih mendalam lagi, saya nak menjadi petugas haji kaunseling, petugas kaunseling haji, itu macam itulah kan. Jadi di same time saya dah boleh buat menunaikan fardu haji. So atas faktor itu saya struggle untuk buat further, dan then saya dapat menjadi kaunselor berdaftar dan saya akhirnya dipilih sebagai kaunselor haji. So adakah jawapan saya menepati soalan? Ada mendapati, cuma saya nak tanya yang di dalam kan waktu Encik sampai dimasukkan ke USM kan, okay. Encik batch pertama lah kan? Yes, the first batch. Waktu tu Encik kata Encik time yes, budak-budak lain. Okey, ceritanya semasa USM develop course tu mereka saya pergi interview, dia kena interview, kaunselor ni kena interview
Sarah tu nak tengok siapa saya, apa profession saya. Dia tak ada kita ambil counselling sekadar untuk ambil, dia nak tengok praktis kita juga. So the first batch saya tahun 2010, saya kelas pada tu diwujudkan pada pukul 5 petang dan campur full time dan part time. Student part time pun waktu tu, student part time dan full time pun ada tu. Cuma dia bagi guideline di situ, kalau full time mungkin boleh tamat dalam masa 2 tahun. So untuk part time ni dia bagi direct time, boleh pilih subjek, kita paper berapa kita nak bawa, boleh pergi sampai 3, 4 atau 5 tahun. Masa tu first time saya masa tu pun financial saya tak berapa baik. Saya ambil 2 paper je. Saya ambil 2 paper sehinggalah sampai SEM 2, permohonan saya untuk dapat beasiswa GPA diluluskan, hadiah datang persekutuan secara part time. And then after that baru saya ambil paper lebih sikit, 4 paper dan sebagainya kan. Untuk makluman juga, semasa tu 1 credit hours RM150. Okay, kalau RM150, kalau paper yang ada 3 credit hours, lebih kurang RM450. So one paper yang ada 3 credit hours ada RM450 kan. Itu seperti itu lah. Saya cuma mampu ambil 2 paper pada SEM 1 dengan nilai RM900. So ada persoalan, adakah jawapan saya menepati? Ada lagi persoalan dah tanya? Jadi Encik dah pergi ke Mekah dah? Ya, saya dah pergi. Saya study 2010, 11, 12, 13, tamat, 14 graduation, and then registered counselor, 15 keluarga haji. Counselor Mekah. Itu semua malam dia. Saya pun tak sangka. Okey. Soalan yang seterusnya, Encik kan dah bekerja lama dalam bidang ni kan? Bagi Encik, apakah skop dan bidang tugas sebagai kaunselor? Bila sebut tugas bidang kaunselor ni, saya bercakap dari segi aspek saya mula bertugas sebagai program psikologi lah kan. Sebab dalam ADK dulu saya kerja, jawatan saya nama program kaunselor, tetapi selain daripada kaunseling, saya buat kerja-kerja admin tadbiran juga. Okey, saya nak cerita dari segi bidang tugas kaunselor daripada program psikologi ni. Saya mula daripada DKM, dalam Jabatan Pendidikan Masyarakat. Jadi antara benda-benda bidang tugas ni ialah selain daripada basically lah, kita menjalankan kaunseling, dan kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling perkahwinan dan macam-macam yang berkaitan dengan kaunseling ni lah. Tak kisah apa pun, rujukan ke ataupun selalu volunteer dan apa semua ke, jabatan ke, luaran ke masyarakat, luaran semua. Kita juga itu basically sebagai tugas kaunselor, tetapi dari same time kita juga, ketua jabatan meminta kita untuk merangka program-program yang bersesuaian untuk kita ni. Program-program secara berkala ataupun program-program yang seperti team building, apa-apa program yang membantu untuk meningkatkan motivasi kaki tangan ataupun untuk buat satu pengisian dari aspek psikologi ke kaunseling kepada kaki tangan. In the same time juga kita, macam saya kalau duduk di DKM, di sekolah teladan bakti ataupun di daerah, setiap daerah dalam, sebagai contoh Perak, Kuala Kangsar, mana-mana pun semua ada satu pos dengan saya. So kita akan collaborate ramai-ramai buat meeting. Kita adakan program peringkat negeri bagi staf-staf yang masalah, ataupun kita diminta untuk jadi facilitator ataupun penceramah pada program-program online berdasarkan kelulusan ketua jabatan. Jadi itulah antara bidang-bidang yang kita buat. Di same time kita duduk dalam kaunseling ni, kita tidak ada mantu, kita one man show macam saya duduk sekarang ni kan. Saya tak ada sebab pribadi saya kena buat filing ke apa semua benda yang terlibat. Pasal ini pun kalau tengok pun ini kaunselor dulu yang buat, kalau saya pun tak mampu buat semua
semua benda yang ada di sekeliling ni kaunselor lama yang buat bersebab kan. Jadi bukanlah satu tugas kata orang, kalau dikatakan skop dan bidang tugas kaunselor ni bukan semata-mata kaunselor. Kalau kita buat benda tu, kita rasa kita lebih satu yang spesifik lah, tapi sebenarnya ada kerja-kerja lain lah. Macam di sini saya duduk, saya juga terlibat dari segi contoh diberi tugas pemantauan aset saya kan. Jadi apa-apa benda berkenaan dengan kawasan yang saya ni, jadi semua saya kena tanggungjawab, apa-apa program semua. Jadi saya pun ada masa bukan daripada bidang kaunselor sendiri lah. Adakah saya menjawab soalan tu? Okey, seterusnya, apakah cabaran utama yang NGO menghadapi semasa menjalankan tugas kaunseling? Okey, saya nak cerita dari bila disebut dari segi sesi kaunseling berjaya ni lebih memfokuskan kepada membantu klien untuk melihat kerjaya yang bersesuaian dengan dia, dan kita gandingkan dengan personality dia kan. Itu yang selalu yang saya belajar dulu lah, dan saya apply dalam saya punya praktik tu. Kalau di pengalaman saya di sekolah Tolak Bakti dalam JKM, tak banyak sangatlah yang berkaitan kerjaya ni. Ada sedikit saja, dan sebab kebanyakan kes-kes yang bermasalah saja kan. Tetapi apabila dia tanya cabaran, macam di sini betul saya akan apply benda tu kan. Sebab antaranya ialah kita kena bagi cabaran utama di sini dalam persoalan yang dikemukakan ni ialah kita tengok sekarang tu sejauh mana pelajar atau klien saya tu memerlukan maklumat kan. Sebab kadang-kadang mereka tahu tapi mereka tak ambil serius benda ni kan. Jadi kita nak bantu dia, kecuali mereka yang berhajat nak tengok benda ni. Macam apa ni di sini untuk sebagai contoh cabaran saya pertama sekali daripada sini dalam SOP di Polis Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi, memang salah satu ujian yang perlu dijalankan kepada pelajar di sini ialah perlu menjalankan inventory minat kerjaya sendiri kan. Iaitu yang gandingan daripada personality untuk bina kerjaya kan, asalnya daripada teori Porter dan sebagainya. Okay. Jadi ceritanya di sini saya tengok saya dah bagi ujian tu. Kalau macam dulu saya apply secara manual, kita kena klik. Sekarang kita ada kawan saya bantu saya untuk buat satu Google Form kan. Jadi kita edarkan kod bar lah untuk pelajar. Jadi di sini saya tengok pensyarah dah arahkan pelajar-pelajar, tetapi kadang-kadang komitmen pelajar lah kan. Sejauh mana dia tengok benda ni, kematangan dia untuk melihat benda ni kan. Kadang-kadang yang bagi komitmen ada, tapi ada juga yang tak bagi komitmen, yang tak melihat benda ni satu benda ni kan. Jadi saya rasa cabaran saya dengan matlamat saya, cabaran dia pertama itulah. Sebab matlamat kita nak bantu supaya dia boleh pilih kos yang berseperti dia orang minat, dia orang semua kan. Jadi apabila dia aju pada kaunselor, apakah cabaran utama yang saya hadapi pada jadi kerjaya ialah apabila mereka datang sesi, bila sebut kaunselor kerjaya, kita kena jalankan alat ujian. Tidak macam mana kaunselor kerjaya tu kita nak bantu dia, in the same time sejauh mana mereka mengambil berat tentang ujian. Dan apabila kita buat explanation, macam selepas buat ujian saya, macam semalam saya buat program kepada pelajar-pelajar yang terlibat dengan ujian IMKS ni, untuk terang dari segi contoh macam tafsiran riasek kan, riasek tahu kan. Jadi kita beritahu nanti, tapi sejauh mana mereka melihat benda itu penting. Jadi saya rasa itulah cabaran. Adakah saya menjawab soalan? Okey. Okey. Untuk saya seterusnya, apakah pencapaian dalam kerjaya macam mana? Pencapaian dalam kerjaya saya, maknanya profession saya lah. Apa yang cik dapat anugerah ke? Oh, yang tu kalau dalam perkhidmatan awam ni tahun 2010 lah, anugerah perkhidmatan cemerlang lah, itu sajalah kan. Lepas itu pencapaian dalam kerjaya, yang lainnya okey, kalau bukan
bukan daripada bidang kaunseling. Boleh Okey. kerjaya luas. Kerjaya lebih meluas. Sebab kan banyak dah bekerja dengan banyak bidang kan. Okey. Boleh je kerja. Okey lah. Oleh kerana saya apa ni? Saya dah di penghujung pentas awam kan. Lumayan saya ada lagi 4 tahun jadi kerja. Kan. Jadi saya pencapaian saya ialah saya menerima taudah imam. Taudah imam kalau temu sedina ada lebih saya taudah imam daripada Majlis Negeri Islam Perak dan disampaikan oleh Tuan Sultan Perak. Kan. Kemudian yang lainnya saya ada ambil ni lah, sidil kerajaan masjid lah. Yang ini pun disampaikan oleh Tuan Puri kan. Jadi dia ambil dia ada 3 sen. Ini bukan bidang kaunseling, ini bidang tasawuf, bidang apa ni, tauhid, fiqh, tafsir, hadis. Jadi kita ambil bidang tu lah. Ini tak apalah, ini saya punya lesen lah. Ini saya punya berapa amalan saya. Dan ini buat progress saja lah. Saya rasa pencapaian dari segi gaya yang lain tak ada sangat apa lah itu lah. Mungkin saya tak tahulah kalau sebab menjadi petugas kaunseling haji ni pun bukan semua orang yang dapat. Saya rasa ini satu pencapaian juga lah, di samping saya bekerja dan saya dapat menunaikan pada haji kan. Saya di sana banyaklah peranan juga saya. Tabung Haji Lantik saya sebagai panel pemilihan penjagaan warga emas di Arafah kan. Dia ada soalan-soalan daripada psikologi, daripada medikal, daripada bidang agama dan sebagainya. Jadi itulah saya rasa yang tertinggi lah. Saya dapat menunaikan rukun Islam yang kelima tu menunaikan pada haji. Saya rasa itu macam mana. Lain-lain semua simple je lah. Okey. Adik saya menjawab soalan? Okey, next. Ada banyak lagi soalan. Seterusnya, pandangan Cik terhadap 2 kerjaya dalam satu masa. Okey. Yang ini apa yang saya faham daripada persoalan 2 kerjaya dalam satu masa. Okey, for example lah, kalau yang saya faham betul tak betul. Orang tu dia kerja di pejabat contohnya. Kemudian habis kerja, dia ambil kerja part time, Grab ke Foodpanda dan sebagainya kan. Betul tak? 2 kerjaya. Jangan lain lah. Dalam apabila kita bercakap dari segi 2 kerjaya, tak kisahlah bidang apa yang kita buat, perkara yang sangat penting ialah pembahagian masa. Dan sejauh mana kita mampu mengimbangi kedua kerjaya itu secara adil. Kan? Kita nak cari ikan lebih. Bila kita cakap dari segi 2 kerjaya ini, kalau kita kata tak lain tak bukan, tak boleh nafikan kita nak cari sumber nafkah pendapatan kewangan. Betul tak? Ada tak orang buat kerjaya sukarela? Rasa-rasanya lah. Ada tak? Kalau saya miss tu ada kerjaya sukarela, kerja sukarela lah kan. Volunteer kan. Tapi selalunya basically tak adalah. Bila sebut saja 2 kerjaya ni, seseorang tu dia kena imbangi masa dan masa dia untuk dia kerja sesuatu, apa target dia, berapa lama dia nak buat 2 kerjaya, mampukah dia, berapa tahun, usia semakin meningkat kan, macam saya kan, tenaga semakin lemah, semasa muda mungkin boleh. Jadi bila ditanya pandangan saya, mungkin boleh mampu buat pada usia yang muda, tapi ada ketika dia kena berhenti lah. Dia kena ada target lah kan. Jadi dia tak boleh berterusan 2 kerjaya, nanti masih takut dia tak boleh bagi, dan dia itu bila masih keluarga dan sebagainya kalau berjaya kan. Okey, itu saya mendapat jawapan. Okey. Seterusnya, bagaimana anda melihat peranan kaunseling kerjaya dalam membantu individu mencapai matlamat profesional mereka? Okey. Apabila seorang klien itu, kita kata bila ditanya pada saya, bagaimana saya melihat peranan kaunseling kerjaya membantu individu macam ini, kita pertama sekali klien yang datang tu mestilah klien yang compliant. Maknanya klien yang betul-betul berminat lah, nak tahu dia nak ada target yang matlamat dia capai tak capai berdasarkan personality dia dan sebagainya kan. Jadi dia satu klien yang betul-betul serius nak tahu benda ni. Dia tak boleh ambil sambil lagu, dan dia buat awal benda ni. Mungkin kita kata dia buat benda ni atau dia jumpa kaunselor walaupun
walaupun mungkin ada buat peringkat sekolah semua, tapi mungkin pelajar tak tahu lagi, mungkin tak dia mungkin ada orang guide dia untuk buat supaya dari peringkat awal dia tahu macam mana apa yang dia minat dan apa profession yang ada yang base pada yang boleh match dengan personality dia. Jadi bila kata mana kaunseling berjaya dalam bantu individu mencapai profesional, jadi kalau daripada peringkat awal mungkin parent dia guide dia untuk jumpa kaunselor buat ujian, kaunselor selalu berkomunikasi, dia tanya, dia jawab, dia nak tahu ke mana ada tuju matlamat. Di samping dia kena tengok juga kerjaya-kerjaya yang match tu adakah mempunyai market ataupun pasaran, market di luar yang mana kalau dari segi pembelian kos tu adakah dia berjaya besok, maknanya peluang berjaya itu ada. Kadang-kadang kita selalu beritahu berdasarkan pada zaman hari ini juga ada orang base pada minat profession ambil kos tadi, tapi dia orang tak melihat adakah kos tu bila dia graduate dia boleh dapat kerja tak. Dia takut tu sebab sekarang dah nampakkan graduate ni macam-macam kos, and then faktor pointer jugalah. Jadi bila dia tanya saya pada soalan ni, peranan kaunseling berjaya dalam bantu, betul kalau dia seorang klien yang betul-betul ikut jadual, betul-betul mahu, so dia boleh tengok benda ni, kita boleh bagi pada dia dengan ujian, dengan matlamat apa benda kita boleh bagi dia supaya dia boleh capai soal apa ni, nak bantu dia untuk capai matlamat dia kan. Ada saya menjawab soalan ni. Dia maknanya kena diri klien sendiri. Ya, diri klien tu, based on klien kan. Sebab kalau kita ambil cara apa-apa permasalahan pun, saya berdasarkan pengalaman saya, kaunselor klien yang diarahkan oleh mahkamah atau jabatan datang ni, ada yang okey, ada yang apa, tapi kadang-kadang mereka datang ni atas dasar terpaksa, kadang-kadang tak ada full cooperation. Tapi kalau mereka datang dengan volunteer, mereka hendakkan perkhidmatan kaunseling, dia hendak sikit apa benda yang kita sampai pada dia, so yang itu kebanyakannya mereka keluar daripada bilik kaunselor tu, mereka akan dapat sesuatu, mereka rasa lega, apa ni okey kan, ataupun dia nak repeat kaunseling tu kan. Itulah pandangan saya. Begitu juga dengan yang kaunseling berjaya ni juga. Kalau dia betul-betul berhajat untuk tengok minat dia, peluang dia, dan dia ada matlamat profesional nak capai sesuatu, so dia ikut, mungkin dia dapat. So adakah saya menjawab? Okey, seterusnya, bagaimanakah anda membantu klien yang berasa tidak yakin atau takut untuk membuat perubahan berjaya? Okey, kita kena tahu secara ni bila ditanya soalan bagaimana saya membantu klien. Bila kita sebut membantu ni, pertama sekali klien yang ada masalah tak yakin, takut, tak confident untuk buat apa perubahan, bukan setakat kerjaya je, kita akan bagi dia buat satu option. Kita bagi option pada dia. Kita ceritakan sekiranya dia pilih pilihan ini, apa implikasi dia, apa itu dia beritahu, kita bincang apa semua kan. Dia tak yakin, okey, dia takut buat perubahan, mungkin dia takut nanti tak kerjaya baru, mungkin tak ada income ke sebagai contoh semua. Okey, fine, gitu tu. Okey, kalau dia pilih pula, apa pula risiko yang dia dapat kan. Kita kena tahu dalam kaunseling kita tak buat satu klien, kita buka semua ruang, kita bantu dia untuk cerita. Kalau tak yakin, ni dia implikasi dia, atau dia takut atau buat perubahan jaya. Kalau dia buat perubahan, ini akan dia dapat untuk long term, berapa lama kita akan bagi dia ke semua sudut hingga ke akhir sesi. So kita letak pada dia buat Ulang dia. dua lagi. Bila sebut perkataan tak yakin atau takut buat perubahan, maknanya mungkin dia ada satu kerjaya, kemudian dia dapat peluang kerjaya lain. Contoh dia dah kerja kerajaan lama, jadi same time dapat kerja swasta zaman saya dulu, gajinya lebih tinggi, tapi mungkin dia tak ada pencen, tak ada jaminan, mungkin syarikat tu strong ke tak strong, jatuh tak jatuh kita tahu, tapi government walaupun sikit tapi dia konsisten, dia tak boleh kena buat kerja dan sebagainya. Jadi dia contoh kan, match tak contoh tu. Okey, jadi bila nak buat perubahan tu, yakin tak yakin, jadi kita ceritakan kan. Memang kalau dia nak berhajat pada sesuatu yang lebih dapat apa yang dia ada, dia kena berhadapan dengan risiko dan benda-benda yang kita tak jangkakan. Adakah dia sanggup? Dia tidak. Ataupun dia nak stay dengan ni. So klien yang buat keputusan dan bukan kaunselor. Okey, adakah saya menjawab soalan? Terima kasih.
Okey. Seterusnya, apakah alat atau ujian yang anda gunakan untuk menilai personaliti atau kecenderungan diri seseorang? Okey, macam saya katakan tadi, saya pun dulu-dulu memang saya guna MKS. Dulu asal-asal saya belajar teori Holland. Macam dengan teori Holland? Reset ke? Reset itulah, dia pun daripada tersidik ambil itu jugalah, dia ambil. Jadi saya rasa setakat ni yang macam di sini di bawah Kementerian Kajian Tinggi dan dalam apa ni, manual College Committee mengambil ujian MKS lah. Inventory minat kerjaya sedih. Jadi bila cakap tak tahu tadi, saya bawa lah dia punya saya punya Dr. Siddiq bagi saya kelulusan lah untuk buat nanti boleh ambil gambar ni kan. Ini lah dia, IMKS, Inventory Minat Kerjaya Siddiq. Ini pun ada juga, tapi saya jarang guna. Dulu saya tahu lah Inventory Nilai Pekerjaan Siddiq kan, dan bila sebut personality kita guna Inventory Personality Warna, IPW. Ini personality. Benda lain buat ni. Yang benda lain buat. Yes, founder. Founder. Jadi ini ketua umur saya ni. Kan? Dia pernah offer saya buat PhD. Daripada 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun dia boleh buat dengan dia. Tapi cuba usia saya meningkat. Jadi dia pun dah nak pencen kan. Jadi saya tak dapat lah teruskan. Dia nak pencen, dia nak cari pelapis yang boleh apa ni. Saya cerita sikit lah pasal Dr. Siddiq ni. Tak apa, never mind. Okey, terus soalan, kita banyak soalan. Okey, teruskan. Okey, seterusnya. Bagaimanakah kaunseling kerjaya boleh membantu? Jadi soalan yang 10 tadi, bila kata apakah alat ujian yang anda gunakan, kita kata dia boleh lah inventory minat saya sendiri. Kita tengah apply kita balik. Okey, sebelah kita teruskan. Bagaimanakah kaunseling kerjaya boleh membantu dalam proses perancangan jangka panjang? Okey, bila disebut kaunseling kerjaya ni boleh membantu dalam proses jangka panjang, maknanya kita melihat sini maknanya selepas ini seseorang ini soalan ini kita kata kaunseling ini bagaimana membantu klien, betul tak? Jangka panjang. Jangka masa panjang. Jadi klien akan lihat bahawa adakah dia akan lakukan sesuatu berdasarkan personality dan minat kerjaya bersesuaian, ataupun dia tak ikut benda tu berdasarkan pasaran kerjaan. Kadang-kadang mungkinlah kita kata dia boleh merancang kalau dia nak ikut personality atau kerjaya dia, sedangkan profession tu mungkin di pasaran benda tu ada ke kurang, tak ada. Itu kerjaya yang sesuai dengan personality dia. So adakah dia akan korbankan benda tu tapi dia cari satu bidang yang berlainan daripada minat dia yang mana ada peluang lebih baik. Jadi di situ kita boleh bantu klien dalam masa panjang kan. Kalau kita kata okey sebagai contoh, kamu punya personality ni banyak dalam bidang apa ni, contoh sebagai sosial lah kan, sosial ada pekerjaan tu semua ni. Tapi kalau kamu nak masuk sosial macam cikgu semua ni, sekarang ni dah ramai orang dalam bidang tu. Kalau kamu nak pergi pun kamu terpaksa bersaing, mungkin lambat dapat profession tu kan. Ataupun kamu nak korbankan sesuatu yang kamu nak ambil satu course atau bidang belajar pembelajaran kamu further ni, bidang yang susah sikit tapi ada future pada budak. Minat dan kecenderungan ini kadang-kadang pandangan saya pula, kadang-kadang benda ni boleh berubah. Ada orang dia minat bidang ni, sesuatu bidang tu, tapi dalam masa yang sama bidang tu tak ada peluang di market, tak berapa peluang ada ataupun pendapatan, tapi ada dia dapat peluang yang lain based pada result dia untuk dia teroka satu bidang lain. Macam bidang yang susah sikit ke, mungkin arkitek ke apa, accountancy ke kan, tapi bukan minat dia, tapi dia boleh struggle ke arah tu tau. Boleh kalau dia fikirkan dia nak dapatkan satu kerjaya yang lebih baik, yang lebih jaminan, yang kata orang kalau dia keluar automatically dia akan dapat kerja, so dia kena korban. Jadi di sini soalannya, bagaimana kaunseling kerjaya membantu proses jangka panjang? Bagi saya akan terangkan klien macam tu lah. Walaupun minat kerjaya pun semua, tapi kan saya kata tadi keputusan tangan klien kan. So kita tanya,
memang awak punya minat dan kecenderungan sekadar awak ke arah ini, tapi adakah awak rasa awak nak teruskan? Sedangkan awak tengok sekarang ni di pasaran macam mana dari segi market pekerjaan ni. Contoh sebagai guru kena terbuka, tapi dah banyak lah bakat, contoh lah kan. Tapi ada bidang lain, contoh kan, mungkin kena ambil bidang kos ni apa semua ke, tapi peluang ni kalau keluar dapat kerja, contoh lah kan. Mana kamu dah ada klien lah. Jadi kita bantu dia, kita kata kita buat sesuatu untuk kata orang, untuk bantu dia fikir untuk masa depan banyak. Betul tak? Adakah saya menjawab soalan? Jawab. Okay, seterusnya 12. bagaimanakah anda menjadikan klien yang berhadapan dengan konflik antara minat peribadi dan harapan masyarakat dan keluarga? Okey. Ini juga ada kaitan dengan tadi, iaitu mana-mana bila kita kata klien yang berhadapan dengan konflik atau minat peribadi, dia ada kecenderungan untuk pilih satu kerjaya, minat dia kan. In the same time, keluarga atau masyarakat atau harapan masyarakat atau keluarga hendakkan dia pergi satu bidang yang lain yang mungkin akan bermanfaat pada keluarga dan sebagainya. So kita pun macam kita kata tadi lah kan, kita bantu, kita buat full explanation. Kalau dia buat minat dia, apa dia akan dapat pada the future, implikasi, kita explain kat dia everything, and then the same time juga kita beritahu pula apa harapan dan keluarga dia nak macam ni. So kita kata apa-apa hal bincang keluarga ataupun klien yang decide. Kita tak apa-apa, kita terangkan, kita boleh discuss dengan dia. Kita kata okey, mungkin keluarga awak perlukan awak kan, mungkin keluarga awak, family awak hendakkan awak jadi lawyer kan, tapi awak tak minat lawyer sebagai contoh. Kenapa? Awak boleh berkhidmat untuk orang kampung ke apa ke, ada masalah boleh bantu kan, apa semua kan, awak boleh tak pergi, tapi awak tak minat. Awak minat bidang bidang seni pula contoh kan, ada awak bidang seni ni ke mana ke bawa awak, sejauh mana awak boleh bantu masyarakat kan, dia yang decide contoh kan. Jadi kita punya peranan sebagai kaunselor, kita kena explain pada klien supaya klien nampak everything, faham implikasi di antara dua pilihan. Bila kita kata di konflik minat peribadi dan harapan keluarga, biasanya ada dua kan. Jadi minta kita terang secara jelas, kemudian kita minta klien decide. Adakah saya jawab soalan? Nak tanya apa itu, kalau boleh tak kalau cerita sebagai kaunselor, terangkan kepada keluarga pula tentang apa yang minat klien tu. Mungkin klien tu tak berani, dan juga bagi klien keluarga klien ceriakan pula. Okey, itu persoalan apabila dia ajukan, kita kata boleh. Tetapi kaunselor pergi keluarga ke keluarga datang kaunselor? Kita suruh klien panggil keluarga. Itu atas ke atas kemahuan, atas kerjasama lah. Kalau dia datang, kita boleh explain. Kita boleh explain bahawa klien ni minat ini. So kita pun macam tu juga, kita explain pasal klien, and the same time kita kata klien sedang fikirkan apa-apa, kita explain. Itu saja kita mampu buat kan. Keputusan masih di tangan klien walaupun dia pergi keluarga kan. Ataupun kita kata kita buat family counselling, kita panggil keluarga dia, panggil dia sekali, kita cerita, kita cuba tengok macam mana kita guide counselling keluarga tu atau kelompok tu. Kemudian keputusan dengan siapa? Klien pula. Kita cuba bantu dia kan, supaya dia nampak. Lepas tu balik dia kena fikir lah balik. Okey, setuju? Tak saya jawab soalan? Jawab. Okey, next. Apakah pendekatan yang anda ambil untuk membantu klien mencapai keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi? Apakah pendekatan yang saya ambil untuk membantu klien mencapai keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi? Okey. Pendekatan, kalau kita kata pendekatan di sini ialah yang diambil untuk membantu klien. Ini boleh kita katakan klien yang datang, dia ada masalah nak imbangkan kehidupan kerjaya dia dengan kepribadi dia. Setuju tak tidak? Kan? Jadi apabila klien ni dia datang jumpa kaunselor, kemudian dia ada masalah, dia nak balance kerjaya dia dengan kehidupan dia kan.
Okey, pertama sekali kita kena tanya klien. Apa masalah ni? Apa masalah? Jadi klien akan share. Di sini apa yang klien share dari segi kerja dia dan apa masalah dengan kehidupan peribadinya. Kita tengok mana kita boleh imbangi balik, kita boleh balance balik. Di situ kita kata klien kena cerita apa masalah. Jadi pendekatan kita ialah pendekatan kita meneroka dulu permasalahan dia dan kita tengok sejauh mana permasalahan itu boleh dibaiki atau tak boleh dibaiki. Satu, itu atas dia juga. Kemudian sejauh mana kalau dikatakan kerjaya ini menjejaskan peribadi dia, sejauh mana mengganggu dia. Kemudian bagaimana pula dia mengawal kehidupan peribadi dia supaya tidak menjejaskan kerjaan dia. Kita kena tengok dan kita imbangi. Kemudian kita tengok klien tu apa perubahan dia nak buat, dan kita tengok kalau dia tak buat perubahan, apa yang berlaku. Kita bagi semua dari daripada sudut angle mana-mana pun, dari segi peribadi yang dia lebih pentingkan atau kerjaya lebih pentingkan, bagi jelas sekali siapa buat keputusan? Klien buat keputusan. Jadi dia akan pilih dan dia akan tanggung apa benda yang dia buat keputusan ini. Betul? Setuju kan? Adakah proses counselling saya menjalankan proses counselling yang menepati itu counselling? Betul kan? Kita tak buat keputusan. Okey. Adakah saya menjawab soalan? Jawab. Okey, next. Okey. Seterusnya, apakah langkah-langkah untuk membantu klien yang tidak pasti tentang kekuatan dan kelemahan mereka dalam kerjanya? Apakah langkah-langkah membantu klien yang tidak pasti tentang kekuatan dan kelemahan mereka dalam kerjaya? Okey. Jadi sekarang ni bila sebut perkataan tidak pasti, maknanya pertama sekali kita kena tahu kita nak bantu klien yang tak ada keyakinan, maknanya dia tak tahu apa kelebihan dia dan apa kekurangan dia. Betul tak? Betul kan? Dalam kerjaya kan. Ini kita boleh katakan bahawa klien yang kita nak bantu ni, pertama sekali kita kena identify, kena pasti apa kekuatan dia. Kan? Apa kekuatan dia supaya dia beritahu dan kita explain supaya dia faham kekuatan itu boleh digunakan secara macam mana dan bagaimana. Kan? Okey, kita kena identify pula apa kelemahan dia. Apa kelemahan dia, dia yang beritahu kelemahan dia, kita identify dan kita tengok macam mana dia boleh selesaikan masalah tu. Kelemahan dia tu macam mana boleh dibaiki. Kalau kita ada unsur-unsur kekuatan dalam diri dia yang boleh baiki kelemahan dia, kita kena explain dia dan suruh dia apply benda ni. Kan? Jadi kita kata langkah-langkah ni, kita kata pertama sekali kita kena pasti apa yang ada pada diri dia yang sedia ada, dan apa yang dia rasa, apa yang tak ada dalam diri dia. So macam mana dia nak imbangi benda ni, macam mana dia nak baiki kelemahan dia. Ada kaedah tak? Belajar ke? Tanya bila kita sebut kerjaya ni, macam mana dia nak belajar, dengan siapa dia nak belajar, macam mana dia nak belajar, apa patut yang dia belajar. Kita kena pasti. Kemudian kita tanya dia sanggup tak sanggup. Kan? Sebab di sini kita tengok bila kata soalan tidak pasti dengan kekuatan, maknanya dia tak tahu apa kelebihan dia. Dia ada kelebihan. Mungkin ada kelebihan, ada benda yang dia boleh mampu tackle. Tetapi kita bila kata dari segi kelemahan pula, kita kata kelemahan dari segi dia nak adapt dengan kerjaya dia nak sesuaikan dengan kerjaya dia. Jadi di situ kita bantu klien untuk atasi benda tu. Bagaimana? Macam saya kata tadi lah, sama ada perlu belajar, minta majikan hantar khusus atau merujuk pada pegawai tertentu, dan kena buangkan sifat rendah diri, sifat malu apa semua, dan dia kena bersedia untuk terima kritikan, teguran untuk baiki kelemahan. Betul tak? Kan? Adakah saya menjawab soalan? Okey. Okey, seterusnya, bagaimanakah anda membantu seorang yang mahu mengubah kerjaya secara drastik, misalnya dari bidang teknikal kepada bidang praktis? Okey. Ini juga hampir soalan yang sebelum ini juga, iaitu apabila orang tu dikatakan seseorang tu nak buat perubahan. Seseorang itu membuat perubahan kerjaya secara wujud, secara drastik kan. Satu bidang yang dia kata yang dia telah duduki bidang tu kepada satu bidang yang berlainan kan. Okey, kalau kita kata dia tu seorang
seorang seorang kata orang lawyer lah atau doktor lah, ada profession yang hebat dan sebagainya tu kan. Tiba-tiba dia kata lepas ni dia nak letak jawatan apa semua, dia nak pergi bidang seni, nak jadi penyanyi ke, dia kata boleh top ke, album boleh naik kan. Okey, pertama sekali kita kena buat benda macam tadi juga. Kita terangkan dia kerjaya dia ni, apa kelebihan apa semua yang ada. At the same time kita kena beritahu kerjaya dia pilih ni apa-apa, dan kita tanya dia mana dia nak pergi dengan kerjaya ni. Last sekali siapa keputusan? Klien juga keputusan. Jadi kita bantu dia kan. Dan kita beritahu juga risiko dengan kerjaya yang dia pilih ni, kita kena beritahu juga dia. Adakah dia sanggup pada risiko tu? Siapa buat keputusan? Klien. Adakah saya dia soalan? Jawab. Ada apa lagi Afif tadi? Kan kalau macam kalau kita belanja holding dia Second tu? Okey. Rice set lah. Rice set. Kalau macam kita ambil realistik, dia ada boleh ambil yang hampir sama kan. Kalau macam dah syarat tu memang tak boleh kan. Ya. Kita boleh terang tak dalam dekat. Boleh. Jadi kita guna kaedah tu juga. Kita terangkan juga minat dia, personality dia dengan benda apa, dengan apa ni kan. Yang itu kita terang. At the same time kita terang dari segi current issue, yang kebiasaan. Kalau profession ni apa yang akan berlaku. Susah apa keputusan? Klien. Okey. Seterusnya, apakah peranan kaunseling kerjaya dalam membimbing individu menguruskan tekanan di tempat kerja? Okey. Kita kaunseling kerjaya ni kita kena beritahu, pertama sekali kita kena beritahu setiap kerjaya kita ambil reset tu sekali. Kita tak katakan kalau kita kata dalam reset ni kita boleh point ke, ataupun kita kalau customer tanya, kalau klien tanya dalam banyak-banyak ni cik, mana kerjaya yang betul-betul okey, tak ada pening, tak ada stres apa semua, ada tekanan. So macam mana kaunselor jawab? Kita kata semua profession ni memang ada tekanan. Hatta kalau kehidupan kita yang normal tak ada kerjaya pun kita ada tekanan. Kan? Orang yang relax banyak duit pun tak apa, dia ada tekanan sebelah lain pula. Kan? Jadi kita kata menguruskan tekanan di tempat kerja ni, ialah kita katakan bahawa benda ni adalah satu benda yang rutin berlaku dalam kehidupan yang normal, tetapi kita kata dari segi kerjaya, orang yang bijak ialah orang yang boleh mengadaptasi, yang menyesuaikan diri dalam apa suasana pun. Kan? Memang tak dapat lagi. Kan? Jadi kita kata kalau perlukan, kita kata dia kena ambil masa untuk sesuaikan diri dengan kerjaya. Kan? Kemudian dia kena belajar selain daripada tekanan kerja dia sendiri, dia kena uruskan tekanan dalam diri dia sendiri. Tekanan stres dia, anxiety dia, depression ke apa semua, dia kena pandai urus. Kalau dia tak pandai urus yang itu, maknanya kerjaya dia jadi punca je, dia akan jadi bermasalah, jadi stres kan dan sebagainya lah kan. In the same time dia belajar, kita ajar dia, kita gunakan proses kerjaya ni, kita bantu dia dari segi menguruskan tekanan dalam diri dia. In the same time, kalau dia perlukan dari sesi yang berikut, dia datang untuk minta guideline kita macam mana dia menghadapi tekanan depan kerja. Kan? Jadi counseling kerjaya ni kita akan bimbing, kita akan bantu dia, kenal pasti dia dari segi masalah kerja dia, apa tekanan kerja dia. At the same time kita bantu juga macam mana dia menguruskan tekanan dalam diri dia sendiri. Adakah saya jawab soalan? Jawab. Dan soalan yang terakhir, apakah nasihat yang anda akan berikan kepada individu yang baru memulakan proses pencarian kerjaya? Okey. Pertama sekali, di sini macam saya katakan tadi, ini persoalan ini kita lihat ialah orang yang dalam keadaan dia tidak tahu lagi apa kerjaya yang dia akan temui. Betul? Kalau ikut persoalan ni, dia baru mula nak cari. Jadi bila kata mula nak cari ni, kita kena tengok pula bagaimana kita gunakan ujian, sebagai contoh ujian MTS lah. Kita tengok dulu bidang kerjaya apa yang dia minat. At the same time kita tengok dulu macam mana personality dia. Kan? Mungkin kita boleh gunakan IPW ke, personality warna ke, kan? Kita tengok ujian dia, kita beritahu dia punya personality, kerjaya yang awak minat ni kan. Lepas itu
kita beritahu pada dia apa nasihat yang dia berikan. Jadi kita beritahu dia, kamu sebenarnya dalam berdasarkan ujian ini, apa yang kita dapat, apa yang kita lihat keputusannya, kamu minat, contohnya kamu minat dalam bidang enterprising kan, yang pentingkan kewangan dan sebagainya, ini minat kerjaya dari kamu. So ini adalah kerjaya yang bersesuaian dengan kamu kan. Tapi dalam masa yang sama kita beritahu juga dia, sebab ada beberapa pengalaman saya cerita pengalaman saya, kita beritahu adakah apa contoh kerjaya ni, kita ada di dalam enterprising kan. So kita tengok, try untuk kecap dia. Tapi in the same time kita kata cuba jugalah dalam bidang lain, saja-saja kita apply. Sebab kita kata kadang-kadang peluang tu datang, market tu ada bukan dalam bidang yang kita minat. Kerana bidang yang kita minat tu mungkin dah banyak orang isi ataupun peluang terakhir. Jadi adakah kita sanggup menunggu minat kerjaya yang sesuai dengan personality kita, dan kita sanggup kalau kita belajar besok kita menganggur semata-mata nak memenuhi dan minat dan kerja itu, klien dia, kita beritahu klien sanggup tak. Kalau dia rigid dengan benda tu, maka itu rezeki dia. Tapi kalau di the same time dia buat semua benda, tengok apa yang dia boleh dapat, mungkin ada rezeki dia atau ada peluang benda lain dia boleh dapat, dan dia dapat kerja, dia dapat income, dia boleh survive, dia boleh urus hidup. So daripada dia terpaksa korbankan minat dia. So klien yang siapa yang buat keputusan? Klien juga. Sebab saya bagi sikit sebelum habis, saya ada seorang kawan yang study dengan saya. Dia ni daripada awal dia punya minat, dia nak jadi pegawai PTD, pegawai takbir komandir. Jawatan lain, grade untuk degree tak nak kan, nak tunggu sehingga dia mencacah, umur dia dah 40 lebih semua, landas sekali dia ada peluang macam mana ke, dia dapat kerja, dia terus bidang lain selain daripada PTD. Jadi dia tak dapat, dia nak pergi situ. Jadi umur dah meningkat, dia lambat sikit nak pakai. Jadi itu sebagai contoh lah. Jadi secara rumus saja, kadang-kadang dalam situasi macam ni atau beberapa kes yang saya pernah jumpa dan hasil daripada umum, ada setengah orang dia belajar satu bidang industri, kemudian dia ada satu degree contoh bisnes dan sebagainya apa semua lah. Kemudian dia kerja, contoh dia kerja dalam sektor syarikat, sesuatu ada peluang kerja, dapat gaji semua kan. Tapi bila dah dapat kerja, bila company ataupun orang supervisor semua kerja, dia kata saya dekat industri tak belajar bidang ni, saya tak buat. Adakah majikan akan terima orang tu? Jadi itu yang saya katakan, berdasarkan minat dan proses kementerian kerjaya ni betul dalam satu sudut, betul kita cari. Tapi berdasarkan market semasa, kita kena tengok mana peluang dan peluang yang ada. Adakah saya menjawab soalan? Jawab. Okay. Jadi habis dah semua soalan. Terima kasihlah sebab Encik sudi luangkan masa. baik. Dan kami harap apa yang Encik terangkan dalam semua ni dapat membantu kepada kami juga. Baik. Terima kasih. Okey.